Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kita lagi dalam video part 2 untuk plumbing model. Okey, untuk video part 2 kita akan teruskan dengan sambungan daripada kita buat yang lepas. So kalau kita tengok balik instruction yang ini, secara overall kita dah cover untuk plumbing features. Yang sekarang kita akan cover untuk plumbing requirement. Maksudnya kita nak buat piping sekarang ni. Kita nak buat piping. Untuk piping agak sedikit sukar agak sedikit sukar. Bagi saya agak sukar lah. Jadi saya akan terangkan, saya cuba terangkan secara satu persatu bagi anda semua faham. Jadi jom kita start. Kalau kita lihat di sini, kalau ikut untuk piping, dia ada maklumkan sini ialah cool water pipe, hot water pipe dan sanitary pipe. Kalau refer balik dalam subjek yang awak pernah belajar, mungkin awak pernah belajar dalam construction drawing atau pernah belajar dalam construction technology, apakah itu pipe-pipe ni? Cool water ni apa? Hot water ni apa? Dan sanitary ni apa sebenarnya? Okay, cool water dan hot water ni ialah pipe air masuk lah, pipe air masuk, pipe air sinki. Kalau cool water air sejuk, kalau hot water tu air panas. Sanitary ni lah air buangan. Maksudnya selepas kita basuh tangan, air yang kita buka dekat sinki tu, yang kita buka tu ialah air masuk, sama ada air sejuk ataupun air panas. Dan yang air yang keluar selepas sinki tu ialah sanitary pipe. Dia akan melalui sanitary pipe lah. So itulah air bahan buangan lah. Jadi dalam kes ini kita akan tengok apa yang apakah kita akan fokus satu persatu lah. Kita fokus satu persatu. Jadi kita akan tengok dia punya floor plan dulu. Ini ialah plan untuk features. So dalam kes ni kita dah settle. Yang kita nak fokus ialah kita nak buat yang inilah. Kita nak buat untuk piping. Kalau kita dapat lihat sini, saya akan terangkan satu-satu. Yang berwarna hijau ini ialah sanitary pipe, iaitu air buangan. Yang berwarna biru ialah air masuk, iaitu air masuk ni apa? Air masuk ialah air sejuk, cool water. Yang merah ialah air panas, hot water. Hot water supply. Jadi di sini dia ada berikan dia punya layout secara plan. Dan dia beri juga layout secara elevation, di mana kalau kita dapat lihat di sini, untuk cool water berada daripada aras 1 ialah 300 mm ke bawah, hot water ialah 400 mm. Tetapi untuk sanitary dia ada slope. Ni sengit ni panggil slope lah. Jadi macam mana kita nak tahu detail? Jangan risau, kita ada muka surat yang kelima. Untuk muka surat kelima ni dia akan cerita satu persatu. Dia ada cool water, dia ada hot water dan dia ada sanitary. Jadi untuk sanitary dimaklumkan sini ialah 700 mm. Maksudnya 700 mm daripada ground floor. Alright. Untuk video kali ini saya akan beri tumpuan dahulu kepada sanitary pipe. Sebab apa saya bagi tumpuan yang ini dulu? Sebab dia yang paling susah. Kita buat yang paling susah, baru kita akan buat yang paling senang. Untuk sanitary pipe, kita akan fokus kepada yang inilah. Dia ada sub pipe, dia ada kat sini, dia ada beritahu apakah diameter. Ini diameter pipe yang akan digunakan. Dia ada 50 mm dan 100 mm. Ini diameter pipe. Untuk main pipe, itu pipe utama ialah 100 mm. Dan di sini juga diberitahu ada slope 2% daripada toilet 5. Dan di sini juga diberitahu 700 mm kedalaman bermula daripada toilet 5. Okey, dalam soalan tutorial ini, di manakah toilet 5 ialah di sini Di sini. Sekejap saya kena warna merah. Di sini. Ni toilet 5 lah. 1 2 3 4 5 ni 1 2 3 4 5. So di sini toilet 5. Apa yang dia nak cakap dekat sini ialah pipe hijau ni ialah pipe buangan pipe buangan. Kita akan buat di sini, daripada sini ialah negatif 700. Okey, dia akan turun ke bawah. Ini yang slope sebanyak 2%. Dan dia akan turun ke bawah. Sama juga dengan sini. Ni pipe ni akan berada negatif 700 di aras daripada aras level 1 dan turun ke bawah 2%. Ini pun sama 2%. Yang ni memang agak complicated, tapi cuba fahamkan. Saya cuba terangkan secara satu persatu. Alright. Next saya akan ceritakan pipe, diameter pipe. Kalau kita tengok sini, diameter pipe dia ada dua saiz, 50 dan 100. Kenapa dia ada dua saiz?
Sebabnya di sini kalau kita tengok, kita ada flow trap, kita ada water closet dan kita ada sinki. Jadi 50 mm tu ialah untuk sinki. Okey, untuk 100 mm ialah toilet. Untuk yang lagi satu ni ialah kita pakaikan 50. 50. Ini 50, ini 100, ini ialah 50. Next ialah yang ini main pipe. Main pipe ni 100 mm diameter dan ini pun 100 mm diameter. Alright. Mungkin agak macam tak apa nak nampak, tapi tak apa, saya akan tunjukkan satu persatu, mungkin awak akan dapat fahamkanlah. Alright, dalam kes ini cara yang pertama kalau saya akan buat daripada sini. Ini step saya akan buat daripada sini. Yang ini daripada sini. Lepas tu ini step yang pertama. Ini step yang kedua. Dan ini adalah step yang ketiga. Step yang keempat ialah saya tapping masuk ke dalam pipe ni. Alright. Kita akan buat step yang pertama. Terlebih dahulu, sebelum kita nak buat, kita kena baca soalan lagi sekali, apakah yang diperlukan. Alright, kalau ikut kat sini dia ada beritahu, alright, dia beritahu kat sini offset 1000 mm. Kat sini dia ada bagi satu kata apa? Dia bagi tahu satu keperluan yang diperlukan, iaitu sanitary pipe mesti offset 1000 mm. Apa yang dimaksudkan 1000 mm? Dari dua, sama ada offset untuk elevation ataupun offset daripada dinding. So dalam kes ni saya faham ialah offset daripada dinding. Okey, kita akan zoom sedikit. Bermaksud kita akan buat daripada nanti, ni plan kita akan buat pipe kat sini. Jarak grid line ke sanitary pipe ialah 1 VO. Okey. Jadi cara nak buat sanitary pipe, yang pertama sekali kita akan klik pipe di sini. Pergi kat sistem, pergi dekat pipe. Okey. Lepas kita dah pergi dekat pipe, kita akan make sure kita akan saya patah balik kat bawah ni. Kita tengok balik apakah jenis pipe. Okay, jenis pipe yang diguna pakai ialah PVC. Jadi kita akan, saya ulang balik, tekan pipe. Kita akan tengok apakah material yang ada. So dalam kes ni kita tengok kita ada standard yang kita ada PVC DWV kat sini kan. So saya pakai PVC ni dan saya tekan edit type. Saya duplicate, saya namakan dia sebagai PVC dash sanitary sanitary untuk saya khaskan dia. Okey, routine preference kita kena edit. Kita akan gunakan semuanya PVC. So dalam nama panjang dia ialah polyvinyl chloride, gunakan schedule 40. Jadi dalam case tadi kita akan gunakan dua saiz saja, sedang 50 dan maksimumnya hanyalah 100 mm. Untuk band pipe kita akan guna juga PVC, minimum biarkan dia all. Yang ni pun sama. Yang ni kita akan PVC. Kita kena double check lah, make sure kita pilih ni semuanya adalah PVC. Jangan gunakan welded generic, kita gunakan PVC. Okey, saya rasa saya gunakan semua dah PVC dah dekat sini. Saya double check dan kalau kita dah berpuas hati, kita klik OK dan kita klik OK. Next, kita dah pilih kat sini ialah PVC. Yang ni kita dah pilihkan dia PVC. Next, kita akan tengok apakah jenis sistem yang kita akan pakai. Jadi kita akan pakai ialah sanitary. So kita akan pilih sanitary. Okey. Dan selepas itu, bila kita dah buat di sini, kita akan tengok sini dekat sini ada benda yang menarik lah. Ada justification, ada titik connect, ada inherent elevation, inherent size. Dia ada slope, dia ada slope up, dia ada slope down, berapa percentage slope yang kita nak guna pakai. Untuk yang ini, inherit ni bermaksud kita akan mewarisi. Yang ini saya akan tunjukkan selepas inilah, kita akan guna bila kita nak buat tapping nanti. Sama juga dengan inherit size, kita akan nak buat tapping. Maksudnya bila kita nak buat tapping, adakah nak sama dengan pipe, main pipe dan sebagainya lah. Okey, tak apa, itu kita abaikan dahulu. Yang penting kita akan ada automatic connect. Dan kita akan make sure kita punya plan tadi kita nak buat main pipe yang ini dahulu. Ini kita punya plan. Yang penting kat sini dia negatif 700 dan kena ada slope 2%. Okey. Sebelum kita nak mulakan, kita kena ubahkan dahulu, make sure kita ambil diameter 100. Offset, apakah ini offset? Kalau saya biarkan lama, dia beritahu offset from selected level. So dalam ni kita kena ubahkan kepada 700. Okey, 700 pula, negatif 700. Okey, negatif 700 bermaksud di bawah tanah. Okey,
Slope kita akan turunkan, kita buat slope down sebanyak 2% lah, bergantung pada soalan. Okey, sekarang kita nak buat. Bila kita nak buat ni, mouse saya gerak kat sini, dia ada beritahu dia naik satu simbol macam ni. Simbol ni ialah membantu kita lah. So kalau kita nak buat sini, kita kena yang paling hujung, yang inilah digunakan, janganlah buat sini sebab nanti kita nak lukis agak susah lah. So kalau boleh dia selari. Nanti bila kita nak tapping dia senang. Kalau kita buat lebih, kita nak kena tapping sengit. Sengit dalam Revit ni dia tak boleh lah, dia pening sikit lah. So dalam kes ni kita ambil yang paling hujung. Kalau macam dah baik. Dan kena ingat, kita punya keperluan ialah daripada sini ke grid line ialah 1000 offset. Jadi dalam tu kes ni kita apa? Kita buat saja dahulu. So saya klik sekali. Saya klik sampai di luar, klik. Dia akan naik warning dan saya klik ke bawah. Apa benda warning ni? Warning ni ialah view range kita. View range kita tadi kita dah set sebanyak kalau kita tengok kat video part 1, saya escape, saya tengok dekat view range kita buat sampai negatif 10. Sedangkan pipe kita berada pada paras negatif 700. Jadi saya ubahkan dahulu kepada negatif 1000 supaya view range kita dapat lihat lah kita punya pipe ke dalam tanah sebanyak 1000. Saya klik OK. Barulah kita dapat lihat kita punya line pipe warna hijau ni. Jadi ada soalan, macam mana kita nak nampak bentuk pipe, encik? Dia nampak line je. Ini dia disebabkan oleh kita punya detail ni lah. Kita boleh upkan kita punya detail. Upkan detail kepada fine. Baru kita akan nampak kita punya shape pipe tu. Alright. Dan kalau kita tengok mana slope-nya, kita tak akan nampak slope secara plan view, kita akan nampak slope pada 3D ataupun elevation view lah. So saya tengok dekat sini pandangan N. Kalau sini back, tengok N So saya klik north view, kita akan nampak lah dia slope. Lepas tu kalau nampak garisan ni, kita find kan lah kalau nak nampak yang bentuk pipe tu lah. So bila saya klik kat sini, dia bermula pada negatif 700. Slope 2% dan paling hujung ni negatif 950. Ini berdasarkan dia automatic kira lah. So yang penting saya nak starting dia adalah negatif 700. Alright. Adakah betul kita buat? Dah betul kita buat? Kita tertinggal satu perkara, iaitu kita tak buat lagi. Kita dah betul dah 700, kita dah betul dah percentage drop slope, tetapi kita tak buat offset lagi. So dalam kes ni saya tekan saya punya apa benda ni alignment. So saya klik daripada sini ke center pipe. Yang inilah kita akan ubah. Kita klik kepada 1000. Alright. Next, di sini pun samalah. Saya akan klik kat sini, klik line ke pipe sini, saya ubahkan kepada 1000. Enter. Alright. Kita delete balik. Okey. Ini ialah cara yang pertama, kita punya plan. So kita akan sambung plan yang kita yang seterusnya, kita akan buat yang di sini. Okey. Bila kita nak buat sama juga step dia, kita tekan pipe. Make sure kita ambil PVC sanitary dan kita check juga sini sanitary. Alright, dah betul. Kena double check, sentiasa check. Diameter 100, offset adakah negatif 154? Tidak. Kita akan pakai negatif 700 mm. Kita tengok, kita akan buat slope down 2%. Jadi kita akan mulakan di ni sinilah. Kita akan gunakan yang selari dengan ni lah. Kita akan gerakkan mouse kita buat di mana-mana saja dahulu. Saya gerak ke kanan sikit. Mungkin dia selari, so saya pindahkan sini sikit lah supaya dia macam berbeza sikit daripada yang atas tu. Okay. Alright, so saya tekan pipe balik, saya double check. Sanitary 700 semua dah 2. Okay, saya gerakkan mouse saya. Okay, dah jadi cantik. Saya tekan dan saya hanya tarik. Untuk menyambung dengan pipe yang telah saya buat ni, make sure dia memilih garisan di tengah. So bila saya klik kat sini, dia jadi macam ni. Apa benda pula simbol ni cik? Ini dia punya sambungan lah. So, disebabkan ni slope dan ni slope, dia akan jadi agak pelik sedikit kat sini. So macam nak tahu, kita tengok je 3D. Kita akan nampak lah. So nampak bentuk macam ni. So saya finekan dahulu. Inilah bentuk yang terhasil. So saya tebalkan. Oh, tebal sangat. Dia akan jadi straight. Dia akan ada bend ke bawah. Dia akan ada straight. Dia akan bend balik untuk sambung dengan connection yang kita telah buat tadi. Alright. So adakah dia ada slope? Yes, of course. Kita boleh tengok dekat front view. This one ialah pipe yang depan. Kita dapat lihat ni pipe yang belakang, ini pipe yang depan. Still ada slope 2%. So dia telah menjawab soalan kita lah. Adakah dah siap?
Belum. Sama juga macam case tadi, kita akan kena buat dimension daripada grid line dan kita ubahkan kepada 1000 mm. Alright. Okey. Kenapa sini saya tak nampak? Ini kita dah tak nampak disebabkan view range kita tadi. View range kita tadi, kita hanya limitkan kepada negatif 1000. So sampai sini dia dah lebih daripada 1000. Maksud saya, bila saya tengok kat secara 3D ni, kalau saya buka secara elevation, secara 3D mana tadi? Di sini. So saya akan buka pandangan W. Saya klik W. Dia daripada sini kita dah tak start nampak disebabkan kalau saya ukur ni, daripada sini ke sini dia dah melebihi, nampak, dia dah melebihi 1090. Kita punya limit tadi ialah 1000. So 1000 tu dekat mana? So saya klik pandangan kita hanya limit pada kat sini je. Sebab tu kita boleh nampak sekerat je tadi. Jadi nak nampak sampai hujung ni macam mana? Sama ada kita boleh ukur lah. Ukur ni ke atas lebih kurang 1143. Atau kita akan buat view range. Kita akan lebih lah, maksudnya dekat floor plan. Double klik kat floor plan, pergi dekat view range, kita buatkanlah jadi negatif 1150 lah. Sebab tadi negatif 1143 kan. Saya lebihkan je lah. Alright. Dan saya tekan apply, barulah kita akan nampak kita punya saki baki pipe kita lah. Alright. Siap untuk menjawab kepada main pipe. Ini ialah main pipe. Next kita nak buat kepada sub main pipe, atau kita dah buat taping lah. Taping kepada main pipe yang kita telah buat. Maksud saya ialah next step ialah kita nak bawa masuk kita punya pipe. Pipe ni kita nak masukkan dia ke dalam main pipe ni. Cara dia mudah saja tetapi agak trik sedikit. Alright, cara dia ialah first sekali contoh untuk floor trap. Untuk floor trap, kalau kat sini kita dapat lihat dia dah beritahu secara defaultnya dia akan gunakan diameter 50.8. Tetapi kita akan gunakan saiz 50. Jadi macam mana kita nak buat? Sama je cara yang tadi, kita pergi kat sistem. Dia ada dua cara. Sama ada daripada sini ke sini, atau kita boleh gunakan simbol ini, kita boleh buat pipe dia macam ni. Daripada features ke main pipe, atau main pipe ke features, mana-mana pun boleh. So dalam case ni saya suka gunakan daripada pipe ke plumbing features. Jadi cara dia macam mana? Saya klik pipe, saya double check saya punya properties, adakah PVC sanitary betul. System type, so make sure kita akan pakai sanitary lagi, dan kita nak pakai diameter 50. Jadi offset, sekarang ni offset berapa? Macam case di hujung ni saya tahulah negatif 700. Tapi kalau di tengah-tengah ni macam mana saya nak tahu? Jadi kita akan gunakan inherit elevation. Inherit elevation ialah dia akan gunakan elevation yang sedia ada. Inherit bermaksud mewarisi. Maksudnya dia akan guna previous. Maksudnya dia akan guna elevation yang kita klik pada ketika itu. Inherit size, dia akan menggunakan apa yang pipe yang sedang digunakan ketika itu. So dalam case ini saya akan gunakan inherit elevation. Saya klikkan inherit elevation. Bermaksud offset ni saya tak perlu cara kat dia lah. Dia akan ikut level pipe saya ni. So kalau dekat sini 700, dekat sini mungkin 725, nampak mouse saya tu. Dekat sini 746. So kita gunakan inherit elevation, dia akan terus auto buat dekat saya. Okey, sekarang kita akan masukkan kita nak buat taping. So kita gunakan pipe. So saya tutupkan kepada medium, saya gunakan line saja. Saya klik pipe. Make sure untuk floor trap, kalau kita klik kat floor trap, dia punya ni adalah 50.8. Jadi kita akan gunakan 50. Untuk toilet kita gunakan 100, yang ni kita gunakan 50. Jadi kita akan gunakan pipe. Make sure kita akan pakai PVC sanitary. So di sini pun PVC sanitary. Size kita akan gunakan 50 mm. Offset, sekarang ni kita tak tahu berapakah ketinggian offset dan sebagainya. So kita akan gunakan inherit elevation. Inherit elevation bermaksud dia akan mewarisi. Disebabkan ini dia berdasarkan ada slope. So kita tak tahu kat sini berapa dia punya ketinggian. Kalau saya letak mouse, saya tulislah situ 739. Bila kita klik inherit elevation, dia akan inherit tu maksudnya mewarisi. Jadi secara autonya dia akan tolong buat dekat kita lah elevation tersebut.
Next, bila kita nak masuk ke dalam, kita nak buat tapping, make sure slope kita kena off. Disebabkan kalau kita buat soap, nanti dia akan agak mengelirukan lah. Dia akan jadi pening sikit dekat ribet ni. So bila kita nak masuk sekarang ni, kita tengok kalau saya gerakkan mouse ni, nampak dia dah naik, orang kata extension line. So untuk flow trap ni, saya tarikkan dia extension sampai sini dan saya klik lah. Saya klik, kita akan masuk dia. Cara nak masuk ni, kita kena gerakkan mouse sedikit supaya dia naik macam tu. Supaya dia naik, orang kata apa, simbol biru tu lah, vertical and nearest. So bila saya kena cari macam tu, saya kena gerakkan mouse kanan sikit, okey macam tu, dan saya klik. Bila saya klik, dia akan naik warning lah, dekat sini ada naik warning. Tapi kita boleh pangkah. Bila kita tekan 3D, kita akan nampak lah kita punya pipe secara automatically dia akan buat dan dia akan naik ke atas secara sendiri. Warning tadi disebabkan oleh flow trap ni tadi ialah, kan saya cakap tadi dia ialah negatif 50.8. Jadi kita akan double check, kita klik adakah kita punya diameter 50, tidak. So kita akan ubahkan kepada 50. Make sure kita menjawab soalan lah. So 50, ni pun 50. Alright. Sama juga dengan toilet. So saya pergi kat toilet. Untuk toilet kita akan gunakan 100. So saya akan gunakan 100. Saya double check kat sini, PVC sanitary, system sanitary. Offset, saya klik inherit elevation, saya offkan slope, saya zoom out, saya cari saya punya toilet. So dekat situ dia dah bagi hint. Saya gerakkan mouse, saya cari sampai dia berwarna biru, something macam tu. Saya klik dan dia dah siap. So kita tengok kat 3D, kita double check. Oh, dia tak masuk. Okey, tak masuk. So saya akan double check semula kenapa dia tak masuk. Dia tak masuk disebabkan, saya rasa ada something wrong somewhere kat sini. Sekejap ya, saya double check saya punya piping kat sini ada masalah ke. So ini reducer. Okay, supposedly tak ada masalah. Kadang-kadang dia terlalu rapat, so dia tak boleh nak masuk. Tapi saya try sini. Mungkin saya kena move ke kiri sedikit. Sekejap. Okay, dan saya tekan pipe, saya make sure diameter 100, inherit elevation, slope off, saya gerakkan mouse, klik sampai dia naik macam tu. Okey, dia dah warna hijau tu, maksudnya betul lah tu. Okey, alright. Dan next kita akan buat untuk sinki. Kita akan pakai pipe. Untuk sinki kita pakai 50 mm, inherit elevation. So saya gerakkan mouse sampai kat sini ada banyak, kat sini pun boleh. Yang ni tak boleh, ni cool water. Dia hot water, cool water dia belah kiri kanan. Untuk sanitary kita akan ambil tengah. So klik sampai dia naik macam tu. Dan dia naik warning macam ni. Kalau naik warning macam ni tu adalah maksud dia. Kalau kita klik kat sini, dia beritahu tu sebenarnya dia size recommended dia ialah 40. So kita tengok 3D, kita kena ubah lah. Ini betul tak 50? Dia dah buat 40. So make sure kita ikut soalan lah. Soalan nak 50, kita kena buat 50. Ini pun 50. Yang ni kita kena ubahkan kepada 50. Right, itu saja. Sama jugalah seterusnya sampai yang lain-lain. Alright, cuba buat untuk yang lain-lain dan saya rasa tak ada masalah. Cara dia sama saja, tak susah pun. Tekan je pipe, pilih diameternya berapa, tekan inherit elevation, tekan pipe sudah ada dan cuba carikan dia sampai dia jadi warna biru dan siap. Alright, dan double check kita punya secara 3D betul tak saiz ni 50. Kalau 50/8 kita kena ubahkan kepada 50. Alright, itu saja untuk video part 2. Cuba siapkan. Saya akan untuk video part 3 saya akan cuba siapkan untuk sanitary pipe, dan untuk video part 3 saya akan fokus untuk cool water dan hot water supply. Itu saja daripada saya untuk video kali ini. Bye bye.